Baik. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So hari ini satu lagi makmal untuk kita nak tengok berkenaan dengan triggering ataupun kita panggil signal triggering menggunakan modul trigger functions. This is one of the very interesting ability that DaisyLab have. Trigger function ni sebenarnya ialah is a very interesting one, especially if we in the field of vibration or acoustic, because in trigger function we only capture the signal that is actually in the threshold. Kalau kita set threshold, vibration, contoh vibration is we set is 40 dB. If below than 40 dB is safe. If we set that one, if we set the threshold below 40 dB is safe, that's mean we don't have to capture that signal lah, because it's safe. So why should we take the signal? Because it doesn't give any information to us. So if the signal exceed the threshold, which is above than 40 decibel, and then that indicates something happening at that period. So then we capture that signal. We capture for maybe 1 block or 2 block, depend on our setting. Mungkin when that thing happen, maybe we continuously monitor in 2 minutes, maybe, and then we stop, and then if the signal still happening at that amplitude, then it will keep save that signal. Depends on the trigger setup. I mean the threshold that we set. Itu maksudnya. Maknanya dia pertama dia save the storage. You save the storage so that you don't have to save unnecessary signals. Pertama. Yang kedua ialah dia jadi kita save kita punya speed of of course kalau storage tu okay, speed pun akan okay, save kan. So power macam-macam lah, power, lepas tu save time, save masa kita tak perlu lagi kita duduk situ tengok signal setiap masa. Kita hanya set the computer so that tinggal dia kat situ, dan kita just leave the computer works to capture the signal for the signal which is above than the threshold that we set. So we save our time and save, kalau kita bekerja di industri, kita save company punya pekerja lah, manpower. Itu contoh lah. So macam mana kita nak buat? Okay, of course saya sebut tadi saya akan menggunakan, I will use the sound card and a microphone. Ini microphone connect with my microphone. Okay. Actually I bring the analog inside because this is sound card. So I put it microphone lah, so that easy for us to. Kali ini saya akan gunakan saya akan tambah layout lah, sebab saya nak apply apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okay. Alright, saya dah ada microphone sini. Okay. And then sebelum kita pergi situ saya nak sebab kau ni pendek je, saya akan tambahkan sikit beberapa information lah. Saya dah cerita dah berkenaan dengan save data. Okay, ni saya akan masukkan balik save data sebab bukan apa, kita nak tunjuk macam data tu kita boleh jimatkan. Okay. So saya letak data ni, terwrite data lah. Okay. So data ni kita boleh terus save dia, saya letak kat sini lah. Susunan tu penting. Source saya letak ujung sekali. So satu kita save data, satu kita display juga. Kita letak sebelah dia. Ni real time lah. Okay, ni raw data. Semua ni raw data. Maksudnya anything that come out from the mic go straight to the save, to the storage. Then this one go to the signal lah. Saya panggil raw signal lah. Okay.
Sini. Okey. Sini saya letak mungkin kita buat auto scale. Okey. Dan write data ni kita letaklah save lah. Save. Buat gitu. Okey, okey, yang ni kita buat save raw lah. Save semua. Oh, kita set dulu. Kita nak save kat mana? Kita set dekat okey, kita sebenarnya ada boleh buat multi file. Okey. Sebelum ni saya dah introduce berkenaan dengan file saja, which is saya tekan file and then we can save in any location. So I just pick up one location, this measurement and then laboratory. Maybe I just create okay, I just buat more. Tak boleh, saya kena, okay, tak apa, saya buat folder lah, saya buat folder. Ini untuk trigger, sorry. Laboratory, saya tekan new folder. Okay, saya buat yang ni trigger. Okay. Kenapa saya buat folder ni? Okay, ni sebab saya nak introduce satu berkenaan dengan file, bentuk file yang kita akan save. Okay. Pertama, okay, trigger, saya klik trigger ni. Ni cukup dia akan save dalam folder trigger. Nanti kita cari. So yang ni kita letak satu file, saya buat trigger lah. Saya buat trigger itu. So perasan dia akan save dalam DZ format. Yang ni akan save dalam DZ format, which is if we save in this format and then when we recall the signal, we will still recall in, we must open in DZ-Lab. This is useful if we want to replay all the signals in DZ-Lab. That's why you save in DZ format is first you kena save dalam DZ-Lab lah. Sebab bila save dalam DZ format nanti kita boleh replay balik. Kita punya signal. Okay. Satu lagi, kita juga boleh buat ni kat sini, file format kat sini. Tadi bila tekan file kan, dia terus keluar macam ni kan. Sebab dia terus macam ni, so kita dah tekan save. Tapi kita juga boleh buat macam ni. Kita boleh buat satu channel. Kan. Tekan yang ni. Yang ni kita save dalam bentuk file lain. Yang ni ASC2. Saya tak ingat apa nama dia. ASC2, full name dia. Tapi kita orang biasa panggil ASCII file. ASCII file. Tapi ASC lah, ASC2 lah kot nama dia. ASC2. Tapi saya sebut ASCII file je. So saya tukar sini. Yang ni bila tukar file ni, sebenarnya kita boleh buka dalam Excel. Nanti saya akan tunjuk. Kita boleh buka dalam Excel. Dia ada option kat sini. Bila kita tekan sini dia ada option. Sebenarnya kalau tekan DZ-Lab ni pun dia ada option juga. Bila tekan option ni dia akan ada lah macam-macam lah. Kita nak save dalam bentuk macam mana. Penamaan kita nak single value ke mix block ke. Itu pula pada kita lah. Tak apa, saya tak akan kacau untuk DZ-Lab. Ini DZ-Lab kita biar gitu je. Tapi yang untuk yang ASCII file kita akan buat sesuai sikit. Okay. So okay, for the ASCII file nanti saya gini. Better saya just saya tukar nama ni, coba ni saya buat Excel lah, senang supaya saya boleh buka dalam Excel. ASCII file Excel, channel nombor 1 Excel. Okay, tapi yang nombor 2 ni kita buat DZ-Lab. Ingat penamaan tu penting. Ni kita tukar DZ-Lab. Okay, ni Excel ASCII. Oh tak boleh, tak ubah ke? Saya kena save dulu kot. Okay. Kan, tengok. Tak boleh lah. Alah, saya ingatkan boleh. sorry. Saya kena cut yang ni. Saya kena tutup. Tak boleh buat macam tu. Kita mungkin boleh save ni. Format tak boleh. Satu je format. Dia marah. So apa boleh kita buat ialah kita delete balik channel ni. Saya tekan ni untuk kita delete channel. Kita maintain channel tu dengan DZ-Lab saja. Okay. Kita buat satu lagi file. Kita buat satu lagi ni. Record write data. Ni coba bawah sikit. Yang ni kita buat dalam bentuk file. Yang ni kita buat save Excel.
Ini kita buat dalam bentuk ASCII file. Okey, tekan option Tekan option. Okey, yang ni banyak sikit. Pasal kita boleh buat. So, separator kita nak separatekan kita punya data dengan tab, space ataupun kita semicolon. Jadi kita buat semicolon lah. Kenapa buat semicolon? Nanti saya akan tunjukkan bila kita buka dalam Excel nanti. Tengok data format separated by semicolon. Okay. Decimal format maintain Windows. Channel maintain channel kosong, tak apa, tak jangan tu, jangan ubah ni. Maintain sama, kita maintain je. Okay. Tapi kalau kita nak buat lebih tak apa. Sekarang ni dua channel, dua titik perpuluhan je. Kita dari situ buat 4 lah. Saya panjang sikit, 4 perpuluhan. Sebab kadang-kadang data kecil, kadang-kadang dia perpuluhan tu panjang sangat. So kadang-kadang kita kena perlukan lebih pada 2 decimal. So dari situ buat 4 lah. Buat 4. Okay. Okay, time format dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk macam ni ke? Ataupun macam ni? Banyak cara ni. Kita nak say dalam bentuk second saja ke? Nak dalam bentuk ni dalam bentuk hour, meter and second. Ni dalam bentuk nombor tarikh. Tarikh pun kita nak. Kadang-kadang kita nak, bila kita buat measurement, kita kena set tarikh kan. Itu pun pada kita. Ni akan keluar dalam time format ni akan keluar dalam satu row pertama. Kan Excel kan ada banyak row kan, ada banyak kolom kan. So the first column akan tunjukkan benda ni. So kita nak tunjuk betul. Saya rasa paling senang saya tunjuk macam ni lah. Date and time in second. Date and time in second. Ni. Date, time and second. Ni sama ada kita nak buat without separator or with separator. Tapi saya nak ada separator lah. Macam mana separator nak? Saya tahu without separator lah. Kita try je dulu. Apa jadi. Decimal format kita buat window, maintain window je. Okay. Lepas tu ni kita kita maintain yang ni. Lepas tu additional information kita nak ada header ke? Kalau tak nak ada header, kita buang. Ni header ni kita maintain ada. Channel name ada, kita biarkan dia. Kita biarkan dulu. Nanti kita tengok efek dia. Apa dia muncul kat mana? Dia punya additional information ni. Kita tengok yang seterusnya. Yang ni kita maintain je. Kita maintain yang ni. Okay, yang ni. Okay, yang ni kita maintain. Okay. Sekarang ni. Ini pun kita maintain. Okay. Okay, ni kita maintain. Semua maintain. Okay, semua dah siap lah. So, setting dah siap lah. Tengok option satu lagi. Ni option untuk format lah. Sekarang ni option untuk kita nak macam mana? Kita nak, saya pernah mention sebelum ni kan, bila kita run the signals, run the measurement, dia akan automatically save the data. Dia akan automatically save data in any file lah yang kita set. And then when we hit run button again, it will replace the data sama. Dia akan replace data yang sama. So maksudnya nanti kalau kita tersilap tekan, kita dah buat measurement selama sejam. Sejam kita rekod. Kita buat rekod sejam. Kita stop. Okay. Lepas tu kita minum air. Sedang tengah-tengah kita minum air, tersilap tekan, kita tertekan run pula sekali lagi. Habis. Kita dah tindih dah data tu dengan data kita yang baru. Habis data sejam yang kita dah measure tu. Itu bahayalah. Setting macam sekarang ni, setting macam tu. So untuk kita mengelakkan benda tu, kita buat macam ni. Append to existing file. So maknanya dia tak akan ada lah. Dia tak akan ada lah pertindihan tu. Dia akan wujud, dia akan save new file. Akan save new file. Okay. Tapi kat sini kita kena buat multi file lah. Okay. Satu lagi, sebelum kita multi file, kita tengok bawah. Tengok Sekejap. Saya tengok ni. Okay. Baik. Bila kita tekan masuk ni, bila kita tekan append to existing file ni, maksudnya kita dah share data tu kan. Bila kita run sekali lagi, dia tak tindih, dia akan sambung je data tu. Tu maksud dia. Itu satu cara lah.
Maknanya still lagi data tu akan panjang lah. Dia akan panjang. Still one file tapi dia akan panjang. Dia akan makin panjang. Lepas tu kita nak save macam mana? Kita nak save kat mana? Kita nak save boleh buat every 10 block kita save. Pun boleh. Ataupun every block. Terpulang pada kita lah. Kita nak buat every block ke kita save. Kan? Mana dia hanya save setiap satu block dia baru save. Ataupun dia save right away. Dia save je. Pun boleh. Ada setengah orang dia nak save by block. Satu block baru dia must save. Satu block baru save. Terpulang lah. Tapi saya rasa kita tak save terus lah. Kita save terus je. Save terus je. Okay. Now, kita buat multi-file. Ni very interesting. Multi-file ni maknanya kita buat let's say satu block, satu file. Kita set satu block kan. Kita buat satu block. Lepas tu, satu file. Kalau kita save ada 1000 block. 1000 block size. Ada 1000 file kita save. Suppose sekarang ni saya buat maintain 10 block lah. Kita buat 10 block dulu. Sebab satu block tu kadang-kadang kecil sangat. Jadi kita buat 10 block. Kita cuba buat dulu. So, apa tu, again bila kita buat file banyak-banyak ni, mana setiap 10 block, dia save, dia buat, and then next 10 block, dia akan buat file baru. So, dia akan buat file tu ikut nombor lah. So, first file, let's say, file 1. Second file, file 2. Third file, file 3. So, kita nak buat macam mana? So numbering tu diberi kat sini. Kita nak numbering kita berapa digit. Kita buat 2 digit lah. Pasal kita tak banyak file kita nak save. So, buat 2 digit cukup. Maknanya 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 22. Tu numbering. Numbering ada 2 digit je. Okay. Apa kita akan tengok nanti. So, first number start dengan apa? Dengan 0 ke 1? Kita buat start dengan 1 lah. Kita buat dengan 1. Last file number ialah 99. Okay. Kalau kita buat sekali start, maknanya gini. Maknanya bila dia cukup 99 file, dia akan stop dah measurement. Dia akan stop measurement. Kalau kita buat sini, dia akan start balik. Dia akan tindih balik lah. So, nanti tak boleh situ. Kita nanti rosak pula file kita. Kalau kita start balik, nanti habis lah kita dah save dia. So, kita stop je. Kecuali kalau kita nak buat panjang lagi, kita buat lah 6. So, kalau 6, dia akan boleh pergi 6 lah. Boleh pergi 6 lah. So, banyak lagi data kita boleh save. Tapi kita buat 2 digit dah. So, mana nombor sampai 99 saja. Okay. Dan beres. So, maksudnya sekarang dia ada multi-file. Tapi save dia kat mana? Dia save dia dekat, kita buat baru Kita save dekat data tadi dalam file tadi. Box dalam saya punya mechanical measurement, laboratory, trigger. So, ni kita akan buat trigger jugalah. Tapi dalam format lain. Bentuk ASCII tapi dia akan ada nombor. Lepas ni dia akan ada nombor lah. Macam contohnya. Gitu. Tapi kita tak buat macam ni. Dia akan automatically create benda tu. Kita buat macam ni dah. Kita buat macam ni nanti this akan automatically create. Okay. Now settle. So kita ada 2 jenis file. Pertama jenis multi-file. Dia akan save ikut block. Satu lagi dia jenis straight file daripada raw data, the select file. Okay. Tapi saya nak tunjuk satu lagi lah. Saya buat satu lagi untuk bagi interesting. Nak tunjuk juga. Satu lagi. Write data. Yang ni kita buat save juga. Excel. Kita buat C, continuous. C Ini continuous. Yang ni continuous data. Dia tak ada. Saya double klik. Kita set balik, kita set ni, kita set kepada ASCII file, option, kita ubah balik, kita ubah macam tadi, kita ubah ni, kita tukar pada date measurement, okay. Align kita remain, ni keluar 4, okay. Lepas tu, align kita remain lah, saya tak ubah yang lain, okay. Lepas tu, cuma yang ni, kita buat append to existing file, kita buat, yang ni kita tak ada, dia tak buat multi-file, kita buat satu file je. Yang ni kita buat trigger underscore C, continuous. Ini continuous. Tengok dia macam mana. So, ada 3 jenis file. Ada 3 jenis file. Satu file,
C continuous, satu file yang trigger. Dia akan trigger setiap masa. Okey. Kita dah ada macam ni dan kita akan cuba run. Kita buka folder dulu. Buka folder kita. Mana tadi file tadi? Dia dekat subject ni, laboratory, trigger. So sekarang dia kosong Tadi kita akan tengok, jangan dah ada data file. Okay. Saya tekan run. Okay. Buka ni. Okay. Sekarang ni dia tengah running, tengah save data. So kita tengok live. Macam mana dia save data. Okay. Nampak lah? Sekarang ni yang DaisyLab, dia akan satu je. Ni DaisyLab file, DDF ni file DaisyLab. Dia satu je. Dia akan continuously, dia akan bertambah kat sini lah. Dia akan bertambah ni nampak. Dia akan bertambah file dia. Sebab dia continuously record. Dia record tambah file. Kau tengok satu lagi. Satu lagi file, satu lagi file yang Excel file, yang continuous file, dia tak keluar lagi sebab dia masih tengah merekod. Dia akan keluar bila siap kita record dia akan keluar satu file Excel. Tapi yang satu lagi file yang kita buat multi file tu nampak setiap 10 blok dia akan keluarkan file. Ni 10 blok. Ni 10 blok. 10 blok, 10 blok. Tengok dia akan terus keluar. Nampak dia punya trigger kan nampak 01, 02, 03. Dia akan save setiap masa sehinggalah file bernombor 99. Lepas 99 dia akan stop. Dia tak akan ambil lah. Dia tak akan ambil lah. So nampak dia akan continuously view. Sampailah kita stop measurement dia. Lagi saya stop dia punya ni. Saya stop dia punya ni. Stop. Dia stop. Tengok balik dia punya file. Nampak? Dia tak keluar lagi. Dia nak keluar. Saya refresh dulu. Ataupun dia tak kat mana? Saya rasa saya kat situ dah. Sekejap saya tengok balik. Saya tengok balik. Dekat mana saya save betul lah. Oh, saya save kat sini. Alah, silap. Saya save kat tempat lain. Alah, silap lah pula. Sorry. Maafkan saya. Dia termasuk ke dalam folder ni. Saya pindahkan dulu. Saya copy dulu. Saya cut lah. Pindah ke dalam file. Maafkan saya terlepas. Tersilap. Saya tak ni. Okay, saya pindah kat sini Oh, dah ada exist lah. Okay. Dia dah ada dah. Okay, tengok jadi sebelum tu saya tengok. Sebelum itu kita tengok. Kita buka dulu satu file. Kita buka satu Okay. Sekarang ni yang ni tak payah buka. Kita buka dalam Excel. Dalam DaisyLab. Biar ada dulu. Ini kita buka ini. Kita sebabkan dia tak buka dalam Excel sebab dia file aksi. Tapi kita boleh buka dalam Excel. Pertama kita buka Excel dulu. Kita buka dulu Excel. Buka dalam Excel. Okay. Blank workbook. Okay. Dan kita tekan file. Kita tekan open. Dan kita find the file lah. Okay. Mana file kita save tadi? Cari file saya mana? Okay. Mana? Ni. Laboratory trigger. So tak ada. Tengok balik Excel file tak ada. Kita buka sini, kita tekan all files. Nampak dia keluar semua. Kita buka satu Ini first kita buka. Kan ni, okey. Klik open. Nampak dia minta macam ni. So tadi kan setiap data kan kita separate dengan apa? Separate dengan koma kan? Okey. Jadi kita tekan next, kita pilih koma. Semicolon. Kita separate dengan semicolon. Kan? Setiap data kita separate dengan semicolon. Tapi nak lagi sedap kita just klik semua je. Tapi saya tak nak klik semua. Saya hanya klik semicolon sebab mana-mana data yang ada semicolon dia akan buat dalam satu kolom. Mana-mana data yang ada semicolon dia akan buat dalam satu kolom. Supaya senang kita nak buat nanti kita nak buat data senang lah. Okay. So itu je. Sudah kita tekan next. Okay. Dan kita tekan finish lah. Sudah akan buka. Okay, nampak. Ni header. Nampak dia ada header ni. Dia dah ada header. Saya besarkan sikit. Okay. So dia dah ada header dah ni. Okay. So kalau kita untick header tak adalah benda ni. Tapi kadang-kadang benda ni kita perlukan juga. Tak tahu version DaisyLab version apa.
Lepas tu kita nak tahu name, worksheet name, tak namakan dia pun. Lepas tu recording, bila recording tu berlaku pada pukul berapa? Blok 4096. Dia blok 4096. Delta T ni ialah T, sampling period. Sampling period. So kalau kita nak convert kepada sampling rate, you kena bahagilah. So bahagi delta ni bahagi dengan satu bagi delta. So you dapatlah sampling rate. So maklumat sampling rate ada kat sini. Maklumat block size ni, block length, block size lah. Dia pun ada kat sini. So dia dua-dua dah ada kat situ. Dia setting yang kita buat lah, setting dekat Desilet tu. Kita dah set. So saya tak adjust pun ni. Okay. Cubalah awak buat satu bahagi benda ni. Dapat berapa? Berapa kita punya ni sampling. Sebab saya tak ubah pun. Nampak ni. Date, space, time in second. So 0.009 second. Ni second. Second date second. So kita buat macam ni. So ni dah semua dah second lah. Tapi kalau buat measurement, kalau tak nak ada date, boleh juga buat second je lah. So kalau ada second, sekarang ni kan. Sekarang ni bila saya nak plot payah ni. Saya plot semua. Saya highlight semua. Alah, panjang ni. 4,000 So saya pergi bawah tu lah. Ada 4,000 data. 4,000 blok kan? Yang ni apa? Ini sebab 10 blok kan? Satu blok 4,000. So kalau 10 blok 40,000. Itulah silap pula saya pilih. 40,000 40,000. Tengok betul tak? 40,000. Ni tak. Kan? 4096. Ni adalah data. 10 blok punya pasal. Saya ambil atas balik. Saya highlight semua. Lepas tu kita insert, kita buat graph. Graph apa yang sesuai? Ni graph tak sesuai ni. Ni. Graph ni. Nampak. Dia jadi berat sikit lah sebab ada 40,000 data kan. So lambat sikit. Nak tekan pun lambat nak keluar. Tapi perasan dia punya bawah ni, ini sebenarnya bawah ni ialah date and measurement time. Nampak tak dia? Sepatutnya dia amplitude kan, amplitude X versus time kan. So versus time dia tak buat time. Dia tak nak buat time sebab dia punya column ni ada date sekali. So dia tak betul kat sini. So kalau kita nak buat graph, sepatutnya kita kena kita pakai ni lah, kita pakai second terus lah. Buat second. Tak payah pakai date tu. Buat setting balik, mana kita pergi sini. Kita pergi kat ni, kita sini. Option ni. Kita pilih terus, jangan ada ni. Data measurement kita buat second je. Second je. Supaya nanti senang kita nak buat graph. Apa saya tukar terus, saya buka OK. Okay. So, nampak So, ni graph, kita dapat satu graph. Mana graph? Ni 10 blok ni, 10 blok. Macam nak berapa minit sini ke sini, awak kena klik manual sebenarnya bila awak dah buat ikut second, nanti dia akan keluar lah berapa second kat sini, hujung sekali ni. Kita boleh tengok lah. So, tengok kita dah buat ni 10 blok 10 blok. Kan? Untuk ni saja. Ada berapa data yang kita ada? 20 So 20. So you boleh plot each one lah. Boleh plot each one. Ataupun yang jenis macam ni, yang ni continuous. Kita akan tengok continuous pula macam mana. Saya rasa dia panjang ni. Okey, yang ni kita tutup lah. Kita tutup, kita save, dah save. Kita buka lagi, file, kita open. Kita open yang continuous pula. Browse. Continuous. Ni, C continuous lah. Open. Sama juga kita pilih next. Kita tick semicolon sebab kita dah set semicolon tadi. Dan kita finish lah. Tak ada apa pun. Kita buka. Lambat sikit nak buka. Pasal apa? Tadi pun satu file pun dah lama kan. So ini kalau undur ni memang panjang ni, berapa juta agak beratus ribu kan. So nampak saya sebenarnya nak tunjuk apa beza
beza kita save secara continuous dengan save secara kita buat multi-file. Sebab kalau kita buat multi-file, kita boleh buka file tu pada event time tertentu saja. Bayangkan multi-file kan di save ikut blok kan. Kalau tak apa, jangan abaikan itu. Maknanya sekarang ni kalau multi-file tu dia akan save sikit-sikit. So kita just pilih-pilih je mana kita nak tengok. Kalau macam continuous file ni, dia keluar semua. Semua keluar. Jadi kadang-kadang tak semua yang kita nak tengok kan. So kat situ mungkin kita tengok based on time. Sebab kalau tengok ni, kalau tengok dia punya ni, dia ada maklumat time kan, ada maklumat masa ni. So kadang-kadang event tu berlaku kalau satu hari, one day punya monitoring, kan event tu berlaku mungkin pada jam ke berapa sahaja. Nampak? So kat situ kita boleh track lah kat mana yang kita nak buka untuk kita plot data dia. So continuous signal ni berguna pada keadaan-keadaan tertentu lah, pada keadaan-keadaan adalah keadaan-keadaan ni. Kita nak plot graf pun memang satu kita tak tahulah kan. Try lah. Mungkin lama lah nak plotkan graf ni pasal dia panjang kan. Oh, kita boleh buat macam ni. Oh, saya dah separately separate kan. Saya dah separate kan kolom ni. So okay. Okay, kita try. Oh, tadi saya tekan bukan tekan, saya tekan semicolon je, saya tekan tab saya tekan juga. Maknanya dia dah buka ikut ni. Dia dah buka ikut ni. Sekejap saya tekan ni. Lambat sikit dia nak keluar graf. Ya, Azril Ashraf, ada soalan ke? Tak angkat tangan tu. Oh, dah keluar dah. Tengok signal ni. Continuous signal ni. Panjang, lambat. Berat, file berat. Ya, Azril, ada tersilap tekan kot. Tersilap tekan kot. Ya, tak apa. Baik. Okey, kalau nampak beza sekarang ni beza pada multi-file dengan continuous file. Okey, settle. Okey, saya tutup lah. Saya tak nak buka lebih. Sebenarnya gini, kenapa tadi ada ni, saya rasa gini, kita tekan file, open, masa buka tadi tu, kita masa buka tu, kita pilih file, kita pilih ni lah, kita pilih, kita buka sekali lagi, open. Okey, yang ni kita tick dua, senang. Kita tick tab dengan semicolon, kita tab dua. Baca tu macam tu. Okay, baca tab ni. Pastikan tab dua ni, klik ni dua ni. Sebab dalam kita punya file tu dia ada yang space, ada yang semicolon. So kita tick dua ni. So baru kita tekan next. Tak apa, saya tak nak buka yang ni. So biarlah kita buka kemudian. So kita don't save. Nampak tu saya nak demo berkenaan dengan saya ni file ni. Nampak file pun besar ni sebenarnya, gabungan semua sekali ni. Okey. Sekarang saya nak pergi pada 3 function lah, 3. Baik, settle. Okey, 3 function ni senang je, sebab tu dia. Cuma ni yang save file ni kita nak payah sikit. Nanti kita delete ni dulu, kita delete ni, kita tambah dulu, kita tambah dengan trigger function. Okey, trigger function. Okey. So post and pre-trigger. Okey. Baik, kita double click. Okey. Satu lagi. Kita buat relay. Okey. Tadi pre and post trigger dengan relay. Dua tu. Okey. Okey, apa function relay, apa function ni. So sekarang ni relay ni switch. Switch ni kata ni switch ni. Okey, letak atas tu Switch ni kata kita link dulu. Data ni akan flow masuk ke dalam relay. Lepas tu dia masuk relay, dia akan pergi kepada data kita nak mana-mana kita nak sini, sini, kita pergi sini. So untuk keadaan sekarang ni, data ni daripada mikrofon flow in straight away to this 4 output. Okay. Ini switch. Switch ni akan bertindak based on output daripada sini.
Okay. Okay. So, sekejap tu tak saya punya connection saya panjang sikit, besarkan sikit. Okay. 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 So, dia punya ni data ni juga pada masa sama data ni akan masuk sini. Data ni akan masuk sini. Data ni akan pergi sini. Data ni akan terus dia akan continuous pergi. Okay, akan continuous pergi. Cuma sekarang ni relay ni akan stop. Dia akan bergantung pada arahan dekat sini, dekat atas data triggering. Data triggering ni kata trigger bila? Okey, trigger bila range trigger at absolute values. Kita nak trigger dekat absolute values ke kita nak trigger at slope? Kita trigger dekat absolute values, kat value amplitude tu berapa. Bila amplitude tu achieve some level, kita akan terus we will terus set. Dia achieve that level, kita akan lepaskan dia. Okay. So, kita nak macam mana? Kita nak within limits ke outside limit? Maknanya kalau within limit ni, selagi dia masuk dalam range tu, kita akan ambil. So, kalau dia keluar pada range, dia tak akan ambil. Dia tak akan ambil kalau luar pada range. Ni kalau kita set macam ni lah. Ataupun kita ambil ni. Kita ambil outside the limits. Mana kita set limit, dia outside limit kita ambil. Ni biasa kalau berlaku dekat ni lah. Kalau earthquake ke, ataupun vibration ke, kalau ada vibration yang lebih-lebih yang terlampau lebih, dan baru kita ambil. Let's say kita nak buat macam ni lah. Let's say kita set outside limit. So whenever it's outside the limits, and then we capture the signal. Okay. If inside the limit, and then we just ignore. Okay. So apa limit kita nak? Yang ni kita tak ada tadi. Saya tak set the limit berapa. Kita tengok dulu kejap. Berapa kita punya ni. Senang. Okay, saya run dulu. Lebih kurang dalam saya buat gini, saya tepuk. Cubaan. Dalam kalau saya bercakap ni lebih kurang dah 7 volt. 7 volt. Alamak, dia dah save tu. Okay, 7 volt So 7, saya set 7. Sekarang ni data trigger ni saya double klik. Saya set 7 Maknanya 7 ni negatif 7. Lebih daripada 7 baru kita save. Sebelum 7 saya tak akan save. Okay, saya buat anggapan bila saya bercakap ni 7 volt lah. Dia punya view amplitude dia. Okay. Within outside limit. Outside limit baru kita ambil. Yang within limit kita jangan ambil. Okay, yang ni penting nampak? Berapa size kita tadi? Size tadi 4096 kan. Total size is 4096. So kalau kita buat macam ni, 4096. Maksudnya dia achieve je target tu, dia terus ambil. Bila dia detect dia data tu lebih 7 amplitude 7 volt, dia akan terus ambil data tu. So dia akan ambil data daripada data pertama sampai ke data 4096. Okay. Boleh buat macam tu. Ataupun dia detect dia yang 7 volt tu, dia detect dia exceed limit. Lepas tu dia hanya ambil 3096 sorry 96 data selepas tu dan 1000 sebelum tu. Dia akan ambil juga. Dia akan ambil data 1000 sebelum tu dan selepas ni dia akan ambil 3096. So maksudnya total tetap 4096. Okay. Baik, settle lah. Okay, kita tengok hasil nanti. Okay. Settle, saya dah set ni limit. So nanti apa yang berlaku, data ni akan terus ke sini, dia tak akan ambil lagi walaupun dia dah masuk ni, dia tak akan ambil lagi. Dia tak akan ambil dari data tu walaupun dah masuk. Dia akan depend on the relay ni. Kalau switch, bukan relay, depend on the switch. Kalau switch ni berjalan, switch ni okey, switch ni melepasi syarat dia, dan baru dia lepaskan switch. Sekarang ni dekat off, dia tak ambil data. Contoh saya run. No data. Saya cakap kuat-kuat, saya cakap slow. No data sebab tak ada apa-apa.
Tapi kalau saya bercakap dengan kuat, nampak? Dia dah achieve. Dia akan hanya ambil suara saya yang kuat saja. Nampak? Dia terus dia stay kat situ kan. Dia tengok suara saya yang lebih pada 7 volt, dia akan stay. Kalau saya jerit lagi, hello. Nampak? Saya jerit dia ada. So, nampak? Nampak? Dia hanya akan capture suara saya yang melebihi 7 volt. Yang bila 7 volt saya cakap perlahan, dia tak akan ambil. So kat situ, sekejap, saya kena tunjuk dan ini dalam bentuk raw signal yang dah save. Kita tunjuk dalam yang save ni. Kita tunjuk dalam yang ni, data ni. Yang ni penting. So, kita delete dulu. Delete dulu. Pasal kita append kan. Kalau kita pasal nak dia bertambah signal tu. So, kita append the signal. So, kita delete kan ni. Delete dulu. Okay. Okay, sekarang kita try run dia. Tapi kita jangan expect dia akan save banyak lah. Sebab dia hanya akan save yang suara saya bercakap saja. Bila saya tak bercakap, dia tak akan save. Senyap. Tak akan save lah. Dia tengok live. Dan live view dia punya file. Nampak? Dia tak banyak save. Pasal yang continuous, okey lah kan. Dia continuous je lah. Dia akan save continuous je lah. Tapi suara saya tak banyak pun, tak cukup pun 40,000 data sini. Kan dia kan 4096 kan. Nampak? Dia dah bertambah sikit. Dia akan bertambah kalau dia akan tambah-tambah lah. Dia akan tambah. Selagi kalau saya cakap tak berhenti, memang dia akan tambah. Tapi kalau saya berhenti, dia akan stop capturing. Dia akan stop capturing. Nampak? Ni kalau saya senyap, saya 10 minit saya senyap, memang dia tak akan ambil data apa-apa. Berbanding dengan tadi, berbanding dengan sebelum kita set threshold data tadi, dia akan ambil je. Kan? Ni file ni, ni yang file ni continuous dia akan tambah lah. Kalau tambah 2 ni, sama lah dengan ni. So, nampak kat situ. Penting ya kalau kita nak buat triggering lah. Kita hanya save, kita hanya akan lepas data yang melepasi. Contohnya kalau kalau nak perhatikan dalam projek nanti, saya nak minta you buat monitoring of noise level lah, noise level. So dia hanya akan capture noise level yang outside lah limit dia. Outside lah limit dia macam mana. So yang lebih limit dia baru dia capture. Kalau tak lebih limit dia inilah setakat tu je lah. Dia tak ambil. Ambil. Nampak sekarang data dia tak ambil pun pasal saya punya suara tak ada ni. Tak kuat kot saya perlahankan suara. Okey, setakat ni boleh saya kena stop sini. Saya pun lupa nak tunjuk sebenarnya. Sepatutnya saya kena tunjuk dulu. Minta maaf lah. Saya tekan ni. Ni 4096. Pasal ambil default. 4096 dan tapi lebih baiknya awak set dulu. Tapi sebab biasanya kalau saya cakap saya guna mikrofon, saya akan gunakan default. Kalau mikrofon saya gunakan 11,025 ni dengan 496 kalau saya pakai mikrofon. Kalau saya pakai signal generator, anda saya kena ni saya set barulah. Ataupun kalau saya pakai alat lain yang bukan yang macam accelerometer ke yang kat lab tu saya kena set ikut accelerometer punya ni. Tapi kalau macam mikrofon saya akan pakai ni je 11.025 kHz. Ni kHz. Block size saya buat automatic je. Tapi anda semua jangan ikut saya, ikut lab sheet punya instruction. Okey? Okey. Yang ni saya nak tunjuk je lah, nak demo je. So setakat ni ada soalan tak? Setakat yang saya cerita ni. Nanti kita akan upload dalam YouTube macam biasa. You boleh refer lah. You can refer at your own time. And then try to buat lah. Tak seperti bawa semua ni. Janganlah ikut saya buat semua ni. Ni saya nak demo je. Awak buatlah ikut instruction dalam tu. Dalam lab sheet tu. Tak perlu buat semua pun. Buat satu cukup lah. Kalau nak save. Kan. Kalau nak save. Kalau lab sheet kata jangan save. Tak perlu save. Tak payah save. Tapi kalau awak tunjuk yang cara nak save ni. Tunjukkan dekat saya. The ability of you to save the file.
to differentiate between continuous file dengan different file. Kalau boleh tunjuk, dan saya rasa akan bagi bonus mark lah. Saya boleh kata yang you ni ada extra effort. Okay. Alright. Saya buka lagi. Ada soalan lagi tak? Saya rasa gini. Saya rasa untuk projek tu, deadline projek saya tak apa pun, saya tak nak bila. Tapi seminggu sebelum deadline projek tu, saya akan buat macam demo jugalah. Demo untuk yang saya dah buat. Tapi saya rasa demo tu dah ada. Awak tengok sini. Awak tengok pada YouTube channel saya. Saya buka YouTube channel saya. Mana saya punya channel. Ini anak saya punya. Tukar akaun. Banyak sangat. Ni kalau anak-anak main kan. So saya buka channel saya punya ni. Okay, chat playlist. So beautiful playlist untuk BTD. So you tengoklah tengok dekat additional lab session. Dalam additional lab session ni sebenarnya dia full tau. Di sini dah tunjuk sampai habis. Daripada awal sampai akhir untuk the create sound level meter. So boleh refer pada ni, additional lab session ni. Daripada awal sampai akhir. Ataupun tengok yang akhir, tak apa dah. Mungkin ada yang akhir pun dia dah tunjuk dah. Demo dia. So terpulang pada anda nak tengok dari awal sampai akhir ke, ataupun tengok akhir saja. Terpulang. Search for what you want to search lah. In the playlist tu. So all this thing is sorted in the well arranged session lah. So that you will easy for you to track which part that you haven't watched yet. Okay, saya rasa itu saja. Dah pukul 12 dah ni. So saya rasa saya tutup saya punya session saya untuk kali ini. Soalan pun tak ada tu. Tak tahulah. Soalan sebab dah faham ke ataupun memang you tengah tidur ke. Saya tak nampak. Sebenarnya saya suka nak wajibkan you buka je gambar ni, view, tapi takut nanti kacau bandwidth, berat nanti. So saya akan buka attendance lepas ni. Just after this saya akan buka attendance. So isi dalam masa 5 minit. Okay, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa untuk submit 2 lab sheet pada hari Jumaat ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.